الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. رب يسر ولا تعسر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana telah memilih kita dari kalangan ramai hamba-hambanya untuk berkumpul di dalam sebuah tempat yang mulia, di dalam sebuah majlis yang diberkati, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah. Tidaklah sesekumpulan manusia itu berkumpul di dalam sebuah rumah daripada rumah-rumah Allah dan mereka membacakan ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim dan mereka saling menghayati isi kandungan ayat Al-Quran itu, illa nazalat alaihim as-sakinah, melainkan pasti akan turun ke atas mereka as-sakinah, ketenangan. Wa ghashiyatuhumur rahmah, dan mereka dilimpahi kurniaan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa haffathumul malaikah, dan mereka akan dikerumuni oleh para malaikat Allah. Wa zakarahumullahu fi man 'indah, dan yang keempat yang paling istimewa, iaitu Allah akan memuji atau menyebut mereka di kalangan para malaikat Allah penduduk negeri. Semoga kita semua termasuk di dalam golongan yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Dan kita mengambil kesempatan pada malam ini menyambungi pengajian tadabbur serta penghayatan ayat-ayat Al-Quran daripada surah Al-Baqarah, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'u surat Al-Baqarah." Bacalah kamu surah Al-Baqarah. Fa inna akhdaha barakah, kerana sesungguhnya mengambil surah ini sebagai amalan akan membawa banyak keberkatan. Wa tarakaha hasrah, dan mengabaikan surah ini pula akan menyebabkan penyesalan. Wala tastati'uha baqalah, dan yang ketiga, surah Al-Baqarah ini juga merupakan surah pendinding yang tidak dapat ditembusi oleh mana-mana ahli sihir. Dan perbahasan ayat-ayat surah Al-Baqarah yang mana kita masih di dalam kisah Bani Israel yang Allah ceritakan sejurus selepas kisah penciptaan manusia pertama yang Allah pilih dan lantik sebagai khalifah di muka bumi, iaitu sejarah penciptaan Nabi Adam AS. Bermula dengan Allah memberitahu kepada para malaikat bahawa Allah akan memilih Nabi Adam sebagai khalifah, sehinggalah Nabi Adam diturunkan ke bumi, terkeluar dari syurga akibat tertipu dengan hilah dan tipu daya iblis yang begitu halus. Dan kesinambungan daripada itu, Allah ceritakan pula mengenai sejarah umat manusia setelah Nabi Adam AS, dengan Allah menceritakan kepada kita mengenai satu zuriat daripada keturunan Nabi Adam yang dikenali sebagai Bani Israel. Bani Israel yang Allah cerita sejarah mereka di dalam surah Al-Baqarah ini dengan begitu panjang, bermula pada ayat 40 sehingga ayat 123 Al-Baqarah,
yang mana kita telah telusuri ayat-ayat daripada bahagian pertama sejarah Bani Israel, iaitu bahagian muqaddimah pengenalan pada ayat 40 sehingga ayat 48, yang Allah menceritakan sedikit sebanyak mengenai latar belakang sejarah golongan ini dan asal-usul mereka yang berasal daripada keturunan Nabi Ya'qub bin Nabi Ishaq bin Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Dan kemudian kita telah berpindah pula kepada bahagian kedua, sejarah Bani Israel yang terkandung di dalam ayat 49 sehingga ayat 61. Bahagian kedua yang Allah ceritakan antara 10 nikmat besar yang pernah Allah kurniakan kepada Bani Israel, 10 nikmat besar yang tidak pernah Allah kurniakan kepada mana-mana umat yang sezaman dengan mereka, namun nikmat itu tidak pernah disyukuri oleh Bani Israel, malah mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan antara nikmat tersebut yang telah kita lalui ayat-ayatnya bermula ayat 49, antaranya nikmat Allah selamatkan mereka, bebaskan mereka daripada cengkaman Fir'aun yang menindas mereka dan mengenakan seburuk-buruk azab siksaan kepada mereka dan menyembelih anak-anak lelaki mereka dan memperhambakan anak perempuan mereka. Dan juga antaranya nikmat Allah Subhanahu wa taala turunkan ke atas mereka kitab Taurat yang menjadi bimbingan dan hidayah petunjuk bagi mereka. Dan juga antaranya nikmat Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa mereka yang telah terjatuh di dalam dosa syirik menyekutukan Allah, ketika mana mereka menyembah patung anak lembu yang diperbuat daripada emas sewaktu ketiadaan Nabi Musa alaihissalam. Dan juga kita telah lalui antaranya nikmat yang Allah ceritakan pada ayat 57 Al-Baqarah, iaitu nikmat Allah naungkan ke atas mereka awan yang menyeluruhi sewaktu mereka melintasi perjalanan panjang di padang pasir yang begitu panas, lalu mereka tidak tahan dengan panas terik di padang pasir, lalu Allah berfirman, wa dhallalna 'alaikumul ghamam, dan kami naungkan ke atas kamu awan yang meneduhi, wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa, dan kami telah turunkan juga ke atas kamu makanan al-manna yang berbentuk manisan, wassalwa, dan juga makanan yang berbentuk daging burung. Lalu Allah berfirman, kulu min tayyibati ma razaqnakum, Allah berfirman, makanlah kamu daripada kurniaan-kurniaan baik yang telah kami rezekikan kepada kamu. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Allah berfirman, dan tidaklah mereka menzalimi kami, kerana mereka hanya menzalimi diri mereka sendiri, yakni bila mana mereka kufur dan tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat pada ayat 57 sampai daripada ayat 49 sampai ayat 57. Allah cerita sejarah Bani Israel di zaman Nabi Musa alaihissalam. Dan kita tahu sejarah Bani Israel bukan sejarah satu umat di satu zaman sahaja, tidak. Sejarah Bani Israel adalah sejarah zaman berzaman, generasi ke generasi, yang bermula daripada zaman Nabi Ya'qub dan keturunannya Nabi Yusuf dan 12 adik-beradik ini, sehinggalah ke zaman Nabi Zakaria, Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Jadi bila mana Allah ceritakan mengenai sejarah Bani Israel pada ayat 49 sehingga ayat 57, ini mengenai Bani Israel di zaman Nabi Musa alaihissalam. Tiba-tiba berpindah pada ayat 58 dan 59, yang dua ayat terakhir yang telah kita telusuri pada pertemuan yang lalu.
Ayat 58-59 tiba-tiba membawa kita untuk melihat sejarah Bani Israel setelah kewafatan Nabi Musa alaihissalam, iaitu Bani Israel di zaman Nabi Yusha' bin Nun, seorang Nabi yang dahulunya merupakan anak murid kepada Nabi Musa alaihissalam, yang paling rapat dengan baginda dan sering bersama dengan Nabi Musa hatta ketika Nabi Musa pergi bermusafir. Antara yang Allah cerita mengenai Nabi Yusha' bin Nun adalah di dalam surah Al-Kahfi, ketika Allah ceritakan mengenai perjalanan Nabi Musa alaihissalam untuk mencari Nabi Khidir. Nabi Musa tidak pergi berseorangan tetapi bersama anak muridnya, yang mana Allah berfirman di dalam surah Al-Kahfi, wa idh qala Musa li fatahu, dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada budak muda yang bersama dengannya. Siapa anak muda itu? Nabi Yusha' bin Nun, yang merupakan anak murid Nabi Musa pada ketika itu. Jadi pada ayat 58 dan 59 Allah sedikkan dua ayat ini untuk menceritakan tentang apa yang berlaku setelah wafatan Nabi Musa alaihissalam, sebelum Allah bawa kita kembali semula ke zaman Nabi Musa alaihissalam pada ayat 60. Jadi kita akan tengok semua sejarah Bani Israel daripada ayat 49 sehingga 61. Semuanya adalah tentang nikmat-nikmat yang Allah kurniakan kepada Bani Israel di zaman Nabi Musa alaihissalam, kecuali pada dua ayat ini, 58-59, dua ayat ini yang Allah selitkan di tengah-tengah, yang berlaku peristiwanya pada zaman Nabi Yusha' setelah kewafatan Nabi Musa alaihissalam. Kenapa? Kerana pada ayat 57 pada ayat 57 ketika mana Allah ceritakan tentang nikmat Allah menaunkan awan ke atas Bani Israel di padang pasir. Orang bertanya, apa yang Bani Israel buat di padang pasir? Kenapa mereka boleh berada di padang pasir sehingga mereka mengadu pada Nabi Musa, lalu Allah rahmati mereka dan naungkan awan turunkan makanan al-manna dan as-salwa. Jadi Allah cerita sejarahnya adalah kerana Bani Israel ketika diperintahkan oleh Allah untuk masuk ke bumi Palestin setelah keluar dari Mesir, nak kembali ke Palestin tempat asal mereka dan nenek moyang mereka daripada zaman Nabi Ibrahim sampai ke zaman Nabi Yaqub alaihi wassalam. Jadi bila mereka diajak Nabi Musa untuk masuk bumi Palestin, mereka takut kerana mereka tahu di Palestin ketika itu sedang dikuasai oleh penguasa yang sangat ganas dan zalim yang tidak jauh beza seperti Fir'aun di Mesir. Jadi mereka kata, kita dah selamat daripada Fir'aun di Mesir, kenapa kita nak cari pasal dengan satu lagi Fir'aun yang di Palestin pula? Kami lebih reda duduk di padang pasir daripada pergi masuk Palestin berperang di sana. Jadi Allah murka ke atas Bani Israel yang tidak yakin dengan janji kemenangan yang Allah tawarkan kepada mereka kalau mereka berani untuk berjuang di jalan Allah. Lalu Allah hukum mereka dengan Allah biar mereka hidup terumbang-ambing sesat di padang pasir selama 40 tahun. Jadi itu sejarahnya kenapa bagaimana Bani Israel boleh terumbang-ambing di padang pasir atas keingkaran mereka daripada menuruti perintah Allah Ta'ala. Tapi setelah berlalu 40 tahun, apa jadi dengan mereka? Setelah berlalu 40 tahun, kebanyakan generasi yang degil itu telah meninggal dunia, dan juga Nabi Musa alaihissalam juga telah meninggal dunia dan telah mewariskan impian, hasrat, cita-cita untuk masuk Palestin itu. Nabi Musa wariskan kepada siapa? Kepada anak muridnya Nabi Yusha' bin Nun. Jadi kerana itu, kerana ada
kesesuaian, untuk Allah selitkan sedikit tentang apa yang berlaku setelah wafatan Nabi Musa. Adakah Bani Israel berjaya masuk Palestin ataupun tidak setelah berlalu 40 tahun? Maka Allah pun selitkan 2 ayat 58 dan 59 untuk ceritakan sedikit tentang kemenangan yang Allah beri kepada Bani Israel di zaman Nabi Yusha' bin Nun kerana ketaatan mereka kepada Allah dan kepatuhan mereka kepada Nabi mereka untuk berjuang memasuki bumi Palestin. Jadi setelah 2 ayat yang Allah ceritakan itu, Allah bawa kita kembali ke zaman Nabi Musa AS pada ayat 60, yang mana kita akan lihat kaitan yang sangat rapat antara ayat 60 ini dengan selang 2 ayat sebelumnya, iaitu ayat 57. Ayat 57 yang menceritakan tentang nikmat apa yang Allah beri kepada Bani Israel. Yang terakhir pada ayat 57, Allah berikan nikmat makanan kepada mereka. Dan kita tahu di padang pasir, antara makanan dengan minuman, mana yang lebih penting, mana yang lebih utama? Minuman lebih penting, lebih utama daripada makanan. Tetapi kenapa dalam ayat 57 Allah hanya cerita tentang nikmat makanan, tidak diceritakan tentang nikmat minuman? Jadi bila orang tertanya-tanya, makanan ada cerita, minuman dia orang tak minum ke kat padang pasir? Jadi Allah jawab pertanyaan itu pada ayat 60. Jadi ayat 57 Allah cerita tentang nikmat makan. Lalu pada ayat 60, setelah 2 ayat selingan tentang Nabi Yusha' bin Nun, ayat 60 sambung pula cerita tentang nikmat minuman yang menyeimbangkan nikmat makanan pada ayat 57 sebelumnya. Jadi kerana itu kita lihat Allah berfirman pada ayat 60 Al-Baqarah ini, Allah berfirman, wa idh istasqa Musa liqaumihi فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا. Allah berfirman mafhumnya, dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon kepada Allah supaya diberikan air untuk kaumnya, yakni Bani Israel. Allah berfirman, فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ. Lalu kami pun berfirman kepada Nabi Musa, pukullah batu itu dengan tongkatmu. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا. Lalu terpancarlah dari batu itu 12 mata air. قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ. Allah berfirman, sungguh setiap kelompok manusia dari kalangan mereka Bani Israel telah mengetahui tempat minum masing-masing mereka. Kulu washrabu min rizqillah wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Allah berfirman lagi, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu, dan jangan kamu merebakkan kerosakan di muka bumi ini. Kita lihat pada ayat 60 Al-Baqarah ini, bila Allah mulakan dengan firman-Nya wa idh istasqa, dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon diberikan air. Perkataan istasqa, kita mungkin familiar dengan perkataan ini yang berasal daripada kalimah istisqa. Kita tahu bila contoh musim kemarau ke, tak turun hujan, tak ada air, digalakkan kita melakukan salat sunat apa? Salat sunat istisqa. Jadi salat sunat istisqa itu adalah salat sunat memohon air kepada Allah Ta'ala. Jadi itu yang dilakukan Nabi Musa wa idh istasqa. Nabi Musa memohon, berdoa, memohon kepada Allah agar dikurniakan air. Tapi Nabi Musa memohon air untuk siapa? Untuk dirinya sahaja ke? Atau untuk dirinya dan kaumnya? Atau untuk kaumnya sahaja? Allah berfirman, wa idh istasqa Musa liqaumihi. Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon air kepada Allah untuk kaumnya. Berarti apa? Allah tak kata Nabi Musa memohon air untuk mereka semua, Nabi Musa dengan Bani Israel sekali, tak. Tapi Allah kata Nabi Musa memohon air untuk kaumnya.
Berarti Nabi Musa, adakah baginda memerlukan air tengah-tengah musafir tu? Kita bayangkan tengah-tengah jalan kat padang pasir tu, adakah tiba-tiba Nabi Musa rasa dahaga, lalu Nabi Musa tanya dekat kaum dia, korang semua dahaga juga tak? Semua kata kita pun dahaga. Jadi Nabi Musa kata, jom kita istisqa, minta air kepada Tuhan. Tidak. Nabi Musa merotasi perjalanan bersama Bani Israel di padang pasir, dan Nabi Musa tak rasa dahaga. Dan baginda hanya meminta air kepada Allah bila mana Bani Israel mengadu kepada Nabi Musa yang mereka sudah tidak tahan dan mereka sangat dahaga dan boleh mati kalau tak dapat air. Kita lihat di sini Allah nak tunjukkan sikap pemimpin yang sangat-sangat prihatin kepada kaumnya, yang sekalipun Nabi Musa sendiri tak perlukan air, tetapi dia faham keadaan kaumnya, dia sanggup berdoa kepada Allah dan melakukan istisqa untuk kaumnya dapat air sekalipun baginda sendiri tidak memerlukan air. Dan ini bukanlah kerana Nabi Musa ini malaikat, bukan manusia, dia tak payah minum, bukan. Tetapi kerana para nabi, para rasul Allah itu, mereka mempunyai kemuliaan yang tersendiri di sisi Tuhan mereka, yang boleh membuatkan mereka lupakan rasa lapar dan dahaga mereka pada sekian-sekian waktu. Dan ini yang pernah berlaku kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi pernah melarang para sahabat ketika mana ada di kalangan sahabat yang nak berpuasa, dan dia nak berpuasa setiap hari tanpa ada sedang satu hari pun yang dia tidak puasa. Lalu Nabi pun melarang mereka daripada melakukan perbuatan itu yang dinamakan sebagai al-wisal. Wisal mana puasa hari berturut-turut tanpa diselangi satu hari pun yang dia tidak berpuasa. Lalu para sahabat, sebahagian sahabat rasa macam kesal. Kita semangat nak puasa setiap hari, kenapa Nabi tak bagi kita puasa setiap hari? Lalu ada di antara sahabat yang perasan bahawa Nabi SAW sendiri melakukan al-wisal, melakukan puasa setiap hari. Jadi bila mereka dilarang oleh Nabi untuk berpuasa setiap hari, lalu mereka kata kepada Nabi, innaka tuwasil. Mereka kata kepada Nabi, kau sendiri pun berpuasa setiap hari, dan kami ingin ikut engkau, kami nak berpuasa setiap hari seperti engkau. Ya, lapar pun tak apa, kami nak jadi macam engkau. Lalu Nabi kata, inni lastu kahayatikum. Nabi kata, diri aku tidak sama seperti diri kamu. Keadaan aku tidak sama seperti keadaan kamu, walau kita sama-sama manusia. Nabi kata apa? Inni abitu inda rabbi yut'imni wa yasqini. Nabi kata, sesungguhnya aku bermalam di sisi Tuhanku, dia memberi aku makan dan minum sepanjang malam itu. Jadi Nabi nak kata, aku waktu malam aku dapat tenaga makan minum daripada Tuhan sepanjang malam, kerana itu aku ada kekuatan untuk puasa lagi, sambung puasa keesokan harinya. Nabi kata, apa maksud Nabi? Aku bermalam di sisi Tuhanku, Tuhanku bagi makan minum sepanjang malam. Kita tahu Nabi punya aktiviti sepanjang malam makan minum kok? Tidak. Yang kita tahu aktiviti Nabi sepanjang malam adalah bertahajud, salat malam. Jadi Nabi nak kata, makin banyak Nabi salat tu, makin Allah tambah kekuatan pada Nabi yang menggantikan makan dan minum tu. Jadi makanan para Nabi bukan semata-mata makanan fizikal seperti orang yang bukan Nabi, bukan Rasul. Bila dia fokuskan pada ibadah dia, menyebabkan dia lupa terus rasa lapar dan minum, dan dia rasa kenyang dengan ibadah, bukan kenyang dengan makanan fizikal itu. Jadi itu yang Nabi bagi tahu pada para sahabat, kamu tak boleh buat sebab kamu tak sama seperti aku. Aku makin ibadah makin kenyang, manusia lain makin ibadah makin penat, makin letih dan makin lapar. Jadi demikianlah juga Nabi Musa alaihissalam.
Sekalipun merelasi perjalanan jauh di padang pasir, dengan zikirnya, dengan tasbihnya, dengan ibadahnya kepada Allah, melupakan dia kepada lapar dan dahaga, dan tidak dia minta kepada Allah istisqa air, melainkan bila kaumnya mengadu dan memohon agar berdoa kepada Allah dikurniakan air untuk mereka. Jadi di sini Allah nak tegaskan tentang sifat penyabar dan prihatin Nabi Musa yang sabar dengan karenah kaumnya Bani Israel, dan Nabi Musa bukan orang yang mementingkan diri. Tak ada Nabi Musa kata, oh orang ni lembik betul, macam mana nak pergi berperang masuk Palestin, baru jalan sikit dah lapar dah harga, aku tak rasa apa, lidah aja. Tidak. Nabi Musa mohon untuk kaumnya sekalipun baginda sendiri tidak memerlukannya. Lalu Allah berfirman, فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ. Bila Nabi Musa mohon kepada Allah istisqa, memohon air untuk kaumnya, Allah beri ke tidak beri? Allah beri, kurniakan air. Tapi dengan cara apa? Allah berfirman, ukullah batu itu dengan menggunakan tongkatmu. Kita tengok kenapa Allah nak bagi kurniaan air, tak terus Allah turunkan hujan turun. Nabi Musa doa kepada Allah, Allah makbulkan turun hujan. Kenapa tidak? Kenapa Allah kata kamu nak air boleh, tapi kena pergi pukul batu itu dengan tongkatmu terlebih dahulu. Di sini kita lihat berbeza sedikit dengan nikmat-nikmat yang sebelumnya. Kita lihat kebanyakan nikmat sebelum ini, bila Bani Israel mengadu pada Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Musa memohon kepada Allah, Allah terus beri tanpa Allah suruh buat apa. Bila mereka mengadu lapar, mereka mengadu panas di padang pasir, tak ada Allah kata, korang pergi cari dulu tempat berteduh, kalau tak jumpa juga beritahu aku hantar awan. Tak ada. Mereka mengadu panas, terus Allah hantarkan al-ghamam, awan yang memenuhi mereka. Mereka mengadu lapar, Allah kata pergi cari dulu, kau ada binatang buruan kat situ, kamu dapat tangkap, kalau tak jumpa juga baru aku bagi makanan. Tidak. Mereka mengadu lapar, terus Allah bagi al-manna dan as-salwa. Tapi masuk pada ayat 60 ni, bila mereka mengadu dahaga, haus, lalu mereka minta Nabi Musa berdoa, Allah tunaikan permintaan itu, tetapi Allah suruh Nabi Musa pergi buat sesuatu terlebih dahulu. Bangun cari batu yang Allah maksudkan itu, pukul dengan tongkatnya, barulah Allah berikan air 12 mata air yang dipancarkan. Kenapa? Kerana kita lihat bagaimana Allah nak didik hamba-hambanya atau Bani Israel secara khusus dalam ayat-ayat Al-Baqarah ini, yang mana Allah tidak mahu hambanya menjadi makhluk yang pemalas dan bergantung kepada doa semata-mata. Sebab kita tengok sebelum ni Bani Israel minta, mereka ada masalah apa, mereka perlukan hajat apa, mereka hanya bergantung kepada doa semata-mata. Dan lebih teruk daripada itu, hatta doa pun bukan mereka sendiri yang berdoa. Mereka ada hajat, jom kita pergi buat ni, kita lapar, jom cari makanan. Tak payah cari makanan, apa cari penat-penat Tuhan kan, dia doa je pada Tuhan. Kita juga tu doa pada Tuhan. Tak payah penat-penat doa, kita doa tak makbul tak makbul, biar Nabi aja yang doa. Hatta jangan kata nak berusaha tu dah malas, hatta berdoa pun malas, sampai mengharapkan doa orang lain sahaja bagi pihak dia. Jadi kerana itu, apa sahaja mereka ada masalah, ada hajat mereka mahukan, mereka kata pada Nabi Musa, mengadu Nabi Musa, kami lapar, tolong doa pada Tuhan. Mereka tak doa pun. Nabi Musa, kami panas, tolong doa pada Tuhan. Mereka tak doa pun. Nabi Musa, kami dahaga, tolong doa pada Tuhan. Mereka tak buat apa-apa. Jadi kerana itu sampai pada nikmat ayat 60 ni, Allah nak ajar Bani Israel, Allah nak tegur mereka dalam nak dapatkan sesuatu daripada kurniaan Allah. Kita sebagai hamba kena tunjukkan usaha dan kesungguhan untuk mendapatkannya. Jadi kerana itu Allah bila suruh Bani Israel buat apa-apa, Allah baru nak ajar dengan cara Allah suruh Nabi Musa tunjukkan contoh tauladan kepada Bani Israel. Kerana itu sampai pada permintaan memohon air ini, Allah pun suruh Nabi Musa bangun dan pukul batu dengan tongkatnya supaya Bani Israel pelik. Sebelum ni kita minta apa pada Nabi Musa? Nabi Musa doa, Tuhan terus bagi.
Ni pasal apa? Tiba-tiba Nabi Musa doa permintaan untuk kita. Allah suruh Nabi Musa bangun, berjalan, pergi cari batu tu, ketuk dengan tongkat dulu, baru dapat kenapa. Sebab Allah nak tunjuk pada Bani Israel, hatta kalau para Nabi sendiri berdoa pun Tuhan tak bagi terus macam tu. Nabi sendiri berdoa pun Tuhan suruh Nabi tu bangun, bergerak, bekerja, usaha sikit baru Tuhan bagi. Kerana itu Nabi SAW sendiri kalau Allah kehendaki boleh berhijrah dari Mekah, kembalilah sekelip mata naik burak atau apa sahaja sekelip mata. Tapi Allah nak tunjukkan kejayaan hijrah itu mestilah dengan seiringan dengan usaha dan perancangan yang teliti. Kerana itu Nabi usaha, Nabi buat perancangan, Nabi berhijrah berhari-hari sehingga sampai ke Madinah dengan selamat. Kerana itu kita akan lihat sampai sekitar ayat-ayat akan datang nanti, ayat 67 sampai ayat 74 dan sekitarnya, ya Allah cerita bila mana Bani Israel berlaku pembunuhan di kalangan mereka. Ada seorang lelaki yang mati dibunuh di kalangan mereka dan mereka tak tahu siapa yang bunuh orang itu. Jadi bila mereka dah mula saling tuduh-menuduh, Allah kata wa in qataltum nafsan fadara'tum fiha. Dan ingatlah ketika kamu Bani Israel ada membunuh satu jiwa, lalu kamu saling tuduh-menuduh sesama kamu. Jadi mereka nak siasat, mereka kata buat apa kita buang masa siasat-siasat, kalau salah tangkap pelaku kan masalah pula. Jadi mereka kata kita kan ada Nabi, kita suruh Nabi doa pada Tuhan, Tuhan bagi jawapan, habis cerita kita tangkap orang tu jatuh hukuman, selesai masalah. Jadi mereka malah nak siasat, nak cari pembunuh, nak pergi lipat polis semua-semua. Dia orang rasa buang masa, kita cakap Nabi doa habis cerita. Jadi mereka pun mengadu pada Nabi Musa, tak jumpa pembunuhnya, padahal siasat pun tidak lagi. Jadi bila Nabi Musa berdoa kepada Allah sebagai memenuhi permintaan Bani Israel, Nabi Musa doa pada Allah agar diberitahu siapa nama pembunuh itu. Allah terus beritahu nama pembunuh? Tidak. Allah kata, kamu nak tahu siapa nama pembunuh, aku boleh beritahu, tapi sebagai hamba kamu mesti buat sesuatu usaha, kemudian baru aku bagi jawapannya. Lalu kerana itu Allah pun perintahkan mereka untuk menyembelih seekor lembu betina, sebagai menunjukkan usaha mereka buat sesuatu untuk siasat siapa pembunuh itu. Lalu kemudian barulah Allah tunjukkan, Allah berikan jawapan kepada mereka siapakah orang sebenar yang membunuh lelaki itu. Jadi kerana itu Allah berfirman, faqul nadrib bi'asakal hajar. Kami pun berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Lalu apa terjadi? Fanfajarat minhu ithnata asyrata aina. Lalu terpancarlah daripada batu itu 12 mata air. Kita tengok kenapa 12 mata air. Kenapa tak satu mata air atau 5 mata air atau 15 atau 20 mata air? Kenapa tepat-tepat 12 mata air? Kerana kita tahu Bani Israel ada berapa kelompok, ada berapa kumpulan? 12 kelompok yang besar. Berasal daripada 12 keturunan Nabi, anak Nabi Yaqub alaihissalam. Yang mana generasi pertama Bani Israel adalah Nabi Yusuf, Bunyamin dan 12 adik-beradik anak Nabi Yaqub ini. Jadi daripada 12 adik-beradik anak Nabi Yaqub ini, masing-masing ada keturunannya, dan daripada 12 itu membiak dan melibat 12 keturunan dan 12 kumpulan kabilah besar Bani Israel. Jadi bila Allah kata fanfajarat minhu ithnata asyrata aina, lalu terpancarlah daripada batu itu 12 mata air. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengelakkan mereka saling bergaduh dan berebut untuk mendapatkan air. Sebab dia orang bukan 1, 2, 5 kuat, 12. Jadi Allah nak beritahu Bani Israel sekalipun mereka satu keluarga asalnya, tapi bila dah ramai-ramai 12 ni, dia sepupu sepakat ni apa semua, dalam keadaan lapar pula, dahaga pula, padang pasir tu, bila ramai-ramai berkerumun nak dapatkan air tu, boleh jadi mereka bergaduh dan mereka berperang sesama sendiri.
Jadi Allah nak bagi mereka tersusun dan mereka lebih berdisiplin. Allah beritahu setiap kabilah itu ada tempat minum masing-masing yang Allah dah bagi kepada dia. Sebab tu Allah berfirman lagi setelah itu, qad alima kullu unasin mashrabahum. Allah berfirman, sungguh setiap kumpulan manusia dari mereka, setiap suku kaum, setiap kabilah daripada 12 kumpulan Bani Israel itu masing-masing telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Mana dekat batu tu, bila Nabi Musa pukul batu tu, Allah bukan sahaja bagi air pada mereka, tapi Allah juga sediakan sekali tanda yang mana setiap kaum tu tahu, oh ni untuk kita punya kaum, untuk kita punya kabilah minum air di kat sini. Dan bagaimana tanda itu diberikan, ada khilaf di kalangan ulama tafsir dengan pelbagai riwayat. Ada yang mengatakan Allah beritahu kepada Nabi Musa dan Nabi Musa sendiri sampaikan kepada Bani Israel dan beritahu daripada keturunan Bunyamin minum daripada mata air sekian, daripada keturunan Yahuda minum dari mata air sekian, daripada keturunan Nabi Yusuf minum daripada mata air sekian. Itu antara tafsirannya. Antara tafsiran lain yang mengatakan ketika Allah pancarkan 12 mata air itu, sudah disiapkan terus tanda pada setiap mata air, dah tertulis tanda di situ, keturunan Nabi Yusuf punya minum kat sini, keturunan Yahuda punya minum kat sini. Apapun caranya tidak penting, yang penting Allah dah beri kepada mereka dan Allah ajar mereka agar berdisiplin dan tidak berebut dan tidak bergaduh dalam nak mendapatkan hak masing-masing dan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah berfirman lagi, kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Allah berfirman, kulu, makanlah kamu, washrabu, dan minumlah kamu, min rizqillah, daripada rezeki kurniaan Allah itu, wala ta'thaw fil ardi mufsidin, dan jangan kamu melakukan merebakkan kerosakan di muka bumi. Kita lihat di sini ayat 60 ni cerita tentang nikmat makan atau nikmat minum. Ayat 60 ni tak ada sebut pasal nikmat makanan pun, cuma cerita tentang nikmat minuman sahaja. Sebagaimana ayat 57 sebelum tu tak ada cerita tentang nikmat makanan, hanya cerita tentang nikmat, tak ada cerita pasal minuman, hanya cerita pasal makanan sahaja ayat 57. Jadi kenapa dalam ayat 60 ni bila Allah bagi air pada mereka, Allah berfirman kulu washrabu, makanlah dan minumlah. Termasuk waktu kita berhenti seketika untuk laluan azan. Pada ayat 60 ini dalam menceritakan nikmat minuman, Allah akhiri dengan firman-Nya kulu washrabu, makanlah dan minumlah. Kenapa ada sebut makan padahal ayat ini hanya cerita tentang nikmat minum? Dan pada ayat 57 sebelum ni hanya cerita, ketika Allah cerita tentang nikmat makan, Allah berfirman kulu, makanlah, dan Allah tidak sebut minum. Kenapa? Pertama, nak beritahu bahawasanya antara dua nikmat ini, makan dan minum, mana pertama sekali yang Allah kurniakan pada mereka? Makan. Sebab itu Allah dahulukan penceritaan pada ayat 57, dan ketika Allah turunkan makanan pada mereka al-manna dan as-salwa, belum Allah beri kurniaan minuman pada mereka lagi. Kerana itu pada ayat 57 hanya Allah berfirman kulu, makanlah daripada rezeki baik yang telah kami beri kepada kamu. Namun setelah itu, setelah mereka makan dan makanan itu masih ada bersama mereka, Allah nak bagi tahu mereka dahaga, dan kemudian Allah berikan minuman pada mereka keesokan harinya, 2-3 hari lepas itu, minggu depan tidak. Allah berikan pula nikmat minuman pada mereka pada hari yang sama, tidak lama setelah Allah turunkan makanan kepada mereka. Jadi diorang makan. Bila turun makanan, Allah kata kulu, makanlah. Diorang makan. Bila diorang dah makan kenyang, rasa dahaga, mengadu pada Nabi Musa, terus Allah bagi nikmat air. Allah beri air itu dalam keadaan makanan masih ada. Jadi Allah berfirman kulu washrabu,
Makan lagi, kalau kamu rasa nak makan, boleh makan. Dan kalau kamu rasa dahaga, kamu boleh minum. Dua-dua nikmat ini masih ada di depan mereka. Mereka boleh minum dan kemudian rasa nak makan lagi. Allah beri keizinan untuk mereka teruskan makan nikmat kurniaan yang Allah beri itu. Dan di sini Allah berfirman, min rizqillah, makanlah dan minumlah daripada rezeki Allah. Kenapa Allah tegaskan di sini rizqillah, daripada rezeki Allah? Bani Israel kita tahu sikap perangai antara sikap buruk yang ada pada mereka adalah bila mana mereka mendapat nikmat yang begitu banyak dan berterusan daripada Tuhan, mereka rasa nikmat itu Allah bagi pada mereka sebab mereka layak mendapatnya. Mereka lupa Allah bagi nikmat tu sebab Allah kasihan pada mereka sahaja. Kalau ikutkan kelayakan mereka, tak ada kewajipan kepada Tuhan nak bagi nikmat-nikmat besar daripada mereka. Cuma Allah belas kasihan, Allah rahmati mereka, Allah bagi nikmat-nikmat ini. Tapi bila mereka dah dapat, mereka dapat makanan, lalu ada orang lain, katakan ada orang musafir singgah kat situ, tengok Bani Israel tengah buat majlis, tengah makan seronok, minta sikit. Bani Israel kata apa? Ini adalah rezeki kami, Allah bagi pada kami sebab kami layak dapat nikmat ni. Kamu semua orang padang pasir kalau nak makan pergi minta pada Tuhan, Tuhan berkasihan, Tuhan bagi, itu tidak, Tuhan tak bagi. Jadi Allah nak beritahu Bani Israel, nikmat yang Allah bagi pada kamu ni bukan milik kamu, tapi adalah rizqillah, daripada rezeki kurniaan Allah. Tanda mereka mensyukuri Allah adalah apa? Bila Allah bagi banyak pada mereka, tiba-tiba ada orang lain yang memerlukan, lalu di kawasan tu mesti mereka berikan sedikit kepada orang yang berada di situ yang lalu kawasan itu. Kerana tu Allah nak beritahu pada Bani Israel, jangan sombong, jangan angkuh, jangan sangka nikmat tu aku bagi pada kamu jadi hak mutlak kamu, tidak. Tapi kalau kamu benar-benar mensyukuri dapat nikmat itu, ingat ini Allah bagi pada aku, bukan aku seorang makan, aku kena kongsi dengan orang lain, bagi pada orang lain juga. Dan kalau mereka kufur, mereka ambil dan kedekut, tak nak bagi sikit pun pada orang lain, padahal Allah bagi itu cukup dan lebih lagi, maka Allah akan tarik semula nikmat itu bila-bila masa sahaja Allah kehendaki. Jadi itu Allah tegaskan min rizqillah, daripada rezeki kurniaan Allah, bukan rezeki yang kamu layak dapat sebenarnya. Kerana itu Allah nak tegaskan mereka mesti mensyukuri nikmat Allah itu. Allah berfirman, wala ta'thaw fil ardi mufsidin, dan janganlah kamu merebakkan kerosakan di muka bumi. Merebakkan kerosakan di muka bumi yang dimaksudkan adalah apa? Bila mereka dapat nikmat makanan itu, mereka kumpul untuk mereka sahaja, orang lain minta tak bagi, lalu mereka makan-makan, bila kenyang tak habis, bila tak habis mereka buang dan membazir, dan berlaku pula kerosakan yang agak besar di muka bumi. Jadi antara satu perkara yang kita terlepas nak kongsikan tadi, poin yang terakhir di sini, iaitu bila mana Nabi Musa AS mohon untuk diberikan air untuk kaumnya Bani Israel, Allah tidak berikan air dengan menurunkan hujan. Allah tak bagi air dari langit. Kenapa? Padahal ketika mereka minta makan, Allah bagi makanan dari mana? Dari langit. Wa anzalna, kami turunkan kepada kamu al-manna dan as-salwa. Makanan yang biasa tak turun dari langit, Tuhan bagi dari langit. Air yang biasa turun dari langit, Tuhan tak bagi turun dari langit. Tuhan bagi air itu terpancar daripada batu yang keras. Kenapa? Kerana Allah nak beri pengajaran di sini. Yang terakhir kita lihat di sini, iaitu Bani Israel, apa punca kekufuran mereka? Punca kekufuran mereka dan keingkaran dan tidak mensyukuri Allah adalah disebabkan hati mereka yang keras seperti batu. Yang mana Allah nak kata boleh jadi hati Bani Israel ni lebih keras daripada batu. Kenapa? Batu yang Allah bagi contoh di sini, Nabi Musa pergi kat batu, pukul dengan tongkat. Tongkat daripada besi ke? Tak. Tongkat daripada kayu je. Nabi Musa pukul batu dengan tongkat yang sahaja boleh terpancar berapa titis air? 12 mata air. Batu yang keras boleh pancarkan 12 mata air.
Berbeza dengan hati Bani Israel yang lebih keras daripada batu. Nabi Musa bawa kitab Taurat kepada mereka, bacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, ayat-ayat Taurat yang mengetuk hati mereka, tetapi tidak berjaya menitiskan walau setitis air mata pun dari diri mereka. Nabi Musa bacakan ayat azab, ayat peringatan, ayat neraka, dia orang tak rasa apa, malah gelak-gelak lagi. Ayat tentang azab yang menakutkan hati orang beriman, kalau baca hatinya boleh terasa lalu menitiskan air mata. Bani Israel tak terasa apa, lebih keras daripada batu yang dipukul boleh memancarkan 12 mata air. Kerana itu kita akan lihat Allah tegaskan lagi perkara ini. Allah buat perbandingan antara hati manusia dengan batu, mana lebih keras. Allah berfirman pada ayat 74 yang kita akan sampai nanti pada firman Allah, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa." Allah berfirman, kemudian hati kamu Bani Israel menjadi keras sesudah daripada itu, ia menjadi keras seperti batu atau lebih keras lagi daripada batu itu sendiri. Dan kesan daripada hati yang telah keras seperti batu, kesannya adalah apa sahaja nasihat dan peringatan daripada orang lain, hatta peringatan nasihat daripada Nabi Rasul sendiri pun tidak akan berguna untuknya, lalu dia akan mati dalam kekufuran dan dihumban ke dalam api neraka. Wal'iyadzubillah. Jadi itu sedikit sebanyak yang kita lihat daripada kisah sejarah Bani Israel di dalam surah Al-Baqarah ini, dan juga pengajaran yang kita ambil daripadanya. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita daripada memiliki sikap dan perangai buruk dan tercela seperti Bani Israel, dan kita buktikan yang kita adalah umat yang lebih baik daripada mereka dengan kita menghargai dan menerima dan mengamalkan kandungan ayat-ayat kitab Al-Quran yang Allah turunkan kepada mereka, dan kita tidak menjadi seperti Bani Israel yang melimparkan kitab yang Allah beri kepada mereka limpar ke belakang dan mereka menentang ajaran Nabi dan Rasul yang Allah utuskan kepada mereka. Dan apa yang baik daripada kurnian Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya memohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan dan kalau terkasar bahasa, dan semoga apa yang kita kongsikan ini bermanfaat dan kita kongsikan dengan kawan-kawan dan sahabat-sahabat kita. Dan akhir sekali, sebelum mengakhiri majlis ilmu kita pada malam ini, saya dengan rendah hatinya mewakili Ma'had Tafiz Al-Itqan di Taman Merona Ampang memohon jasa sumbangan tuan-tuan dan puan-puan membantu pelajar-pelajar ini mempelajari, membaca dan menghafal Al-Quran. Semoga selagi pelajar ini membaca walau satu huruf daripada Al-Quran, dan kita pernah ada saham, automatik malaikat transfer bagikan saham pahala kita dan menjadi bekalan untuk pulang menghadap Allah Ta'ala. Dan kami mendoakan jazakumullah khairan, semoga Allah membalas dengan yang lebih baik di sisinya, dengan keberkatan di dalam rezeki, kesihatan pada tubuh badan serta ketenangan di dalam kehidupan. Dan kita tangguhkan dengan tasbih berfarah, Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.